I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, by the way, thank you pada korang dah tengok aku punya channel ni. Okay, channel aku banyak pasal Fantasy Premier League. Okay, pada yang biasa. Sekejap okay, begitu yang sikit. Okay, baru nampak. Okay guys, minta maaf. Minggu lepas aku tak sempat nak buat deadline game week lah 9. Okay, disebabkan aku sibuk sikit dengan kerja. So, bukan kerja lah, ada hal family, so aku tak boleh nak elakkan benda tu. Okay, tapi tak apa, kita jalan macam biasa. Okay, hari ni mungkin insyaAllah kalau tak apa aku buat macam biasa. Okay, sebelum aku nak mulakan ni, aku cakap terima kasih sekali lagi kepada korang dah subscribe channel aku, ada yang dah tengok video aku. Okay, buat masa ni alhamdulillah pada aku. Okay, walaupun tak berapa nak banyak, tapi nice lah, cantik lah. Okay, dan terima kasih juga pada kawan-kawan kita yang dah setia menanti aku, walaupun aku tak sempat. Okay, tak sempat nak buat deadline game week 9. Okay, tapi minta maaf banyak-banyak ya, memang aku tak boleh nak elak benda tu. Okay guys, bercerita pasal game week 9. Okay, sebelum aku nak mulakan benda ni, aku cerita pasal point aku dulu. Okay, kita teruskan. Okay, sebab dah pagi, waktu nak tidur ni, tapi tak apalah, aku sempat lagi nak buat video ni. Okay, ini point game week 9 aku. Walaupun tak berapa nak cantik dari segi kedudukan tu, tapi dari segi point so far okay lah. Okay, nice. Mungkin kita tapi ramai juga kawan-kawan kita yang point ni agak cantik. Dan kalau ikut pada keseluruhan game minggu ke 9 tu, pada aku banyak poin-poin yang menarik. Okay, macam Haaland sendiri hat-trick, kemudian Foden pun hat-trick, Trossard pun hat-trick, Martial ada 2 gol, kemudian ada game-game yang di luar jagaan pun ada juga. Tapi inilah poin aku untuk game week 9, 74. Okay, dalam Malaysia rank aku daripada 199 aku turun kepada 206. Hari Sabtu tu dah nice dah sebenarnya poin, tapi yalah, benda ni tak boleh nak cakap lah bro. Okay, benda ni tak boleh nak cakap, pasal kita cuba merancang, kita cuba plan betul-betul, cuba predict yang mana betul. Tapi buat masa ni secara keseluruhan sampai game week ke-9 ni, aku rasa pemilihan kapten aku masih lagi tidak tepat lagi. Okay, tidak tepat. Kali ni aku letakkan De Bruyne. Okay, tapi De Bruyne pula tak menjadi. Haaland pula hat-trick. Okay, Foden pula hat-trick. Dari segi keseluruhan, secara keseluruhan game, aku boleh katakan okay, Arsenal menepati ramalan aku. Okay, 3-1 kemenangan tu. Aku sebenarnya jangkakan 2-1, 1-0. Tapi ada jaringan daripada Spurs juga 1 tu. Okay, Bournemouth dengan Brentford. Okay, secara keseluruhan aku boleh katakan game tu menarik. Okay, tapi Tony sekali lagi tak ada gol. Okay, ini membuatkan aku berfikir sama ada nak teruskan Tony atau tak. Okay, untuk Crystal Palace dengan Chelsea. Okay, walaupun kita tahu pada awal game aku boleh katakan Crystal Palace agak bagus. Okay, tapi aku boleh menerima hakikat yang kemenangan berpihak kepada Chelsea. Okay, Fulham dengan Newcastle. Okay, jaringan yang pada aku berbeza sedikit. Sebelum ni aku jangkakan game ni akan seri, sebab kita tahu Newcastle agak ada kemenangan, ada game yang seri, kebanyakan seri lah. Okay, kemenangan yang agak besar pada gol 4-1. Liverpool okay, bertemu dengan Brighton. Game yang aku jangkakan mungkin berpihak kepada Brighton sebenarnya. Okay, dari segi performance aku boleh katakan Brighton lagi bagus lah. Okay, dan jaringan awal yang daripada Trossard tu pada aku agak menarik sebenarnya. Untuk Southampton dengan Everton, okay, aku jangkakan Everton akan menang. Okay, alhamdulillah, okay, menempati ramalan aku. West Ham pun aku jangkakan game yang akan menang dengan Wolves. Okay, 2-0. Man City okay, dengan Man U tu aku jangkakan game tu paling tidak pun 2-1 lah, tapi berbeza setelah keputusan penuhnya 6-3. Dan siapa yang tengok, aku rasa keseluruhan
kawan-kawan kita yang dalam yang main FPL ramai yang fokus pada game ni. Sebab kalau ikutkan 3 game sebelum ni, pertemuan antara Man City dengan Man U, boleh katakan ada kemenangan Man U. Okey, tak sangka pula ada sampai 4-0 dalam first half tu. Okey, tak apa. Kita bercerita pasal Leeds dengan Aston Villa. Okey, game seri. Aku jagakan game ni Leeds akan menang, tapi berpihak, kalau kita kedua-duanya tak ada berpihak mana-mana, tak ada menang, tak ada kalah, jadi game tu seri. Dan Leicester City dengan Nottingham Forest, aku jangkakan Leicester akan menang, tapi jaringan agak besar juga, 4-0. Siapa ada Maddison tu untunglah. Sebenarnya kalau pemilihan player, aku berbincang dengan, yelah, aku pergi jumpa family aku. Okey, jadi setelah berbincang dengan adik aku malam, petang tu, siang tu, aku bertanya dengan adik aku, okey, Maddison, Harrison ataupun Zaha. Okey, tapi kalau tanya aku siapa yang tengok aku punya point dekat fantasy, boleh tengok yang aku memilih Zaha, tapi Zaha tak membuahkan hasil. Maddison saja yang membuahkan hasil. Okey, ini untuk point aku 7 minggu ke-9. Okey, kita bercerita pasal player yang aku predict untuk game week ke-9 tu. Okey, kita bercerita pasal point player yang tak berapa nak cantik, iaitu Harrison, Tony dengan Luis Diaz. Okey, Luis Diaz, kalau kau tanya aku, mungkin kalau ikutkan, kalau ada minute play yang agak tinggi selepas 60, aku rasa dah dapat kat situ 6 atau 5 pada aku. 5 lah aku rasa jangkakan, tapi disebabkan minute play dia hanya 45 minit, dan game tu aku boleh katakan macam aku cakap tadi lah, aku rasa dari segi performance aku boleh nampak yang Brighton kemungkinan akan menang game ni. Okey, maaf lah fan-fan Liverpool, aku boleh katakan berpihak pada Brighton. Cuma dari segi pengalaman, dari segi comeback, aku boleh katakan comeback is true. Okey, Liverpool berjaya pada aku mengikat game tu pada 3 sama. Game ni agak best. Okey, agak pada aku ada serang, ada attack, ada defend. Okey, nice untuk Luis Diaz. Tapi itulah aku cakap, minute play yang agak kurang. Dekat situ kita dapat 4 point untuk Luis Diaz. Kemudian Harrison pula, aku jangkakan game macam aku cakap tadi sebelum ni. Okey, aku dah cakap yang mengatakan Leeds ada kemungkinan akan menang game bertemu Aston Villa. Game yang pada aku agak kasar, ada kad kuning yang agak pada aku agak banyak jugalah untuk tu. Dari segi yellow card, yellow card aku boleh katakan 5 player dalam satu game ni. Pada aku agak besar jugalah, agak tinggi jugalah dari segi player yang ada. 3 point untuk Harrison, Maddison, Harrison, Zaha tak jadi, Harrison tak jadi, Maddison juga menjadi. Kenapa aku tak memilih Maddison macam tu? Yes, ini yang aku cakap, pemilihan player yang kita pilih tu, kita tak boleh jaga yang akan dapat point. Betul tak jaringan gol? Kalau segi record aku boleh katakan atas paper je lah. Okay, dari segi, kalau tanya aku secara keseluruhan, kita kena tunggu keputusan jugalah. Okay, untuk Tony pula, aku jangkakan game tu akan betul ada berpihak kepada Brentford lah. Tapi beza setelah keputusan tu, hanya satu saja point untuk Tony, ada kad kuning. Jadi siapa yang ada Tony letak captain ke, agak rugilah dari situ kan. Okey, itu untuk 3 player yang tak menjadi. Dan kita bercerita pasal 3 player yang menjadi. Cresswell, De Bruyne, Maddison. Maddison yang seperti yang dijangka oleh Global, ya. Okey, kali ni Global betul. Okey, point yang agak tinggi, ada dua jaringan, ada satu seri kat situ, ada clean sheet lagi. Okey, ada bonus lagi, yellow card ada satu. Jadi agak rugi kat situ. Kalau ikutkan 19-20 dah tentu dah tangan untuk Maddison ni. Kemudian untuk De Bruyne pula, walaupun aku meletakkan De Bruyne sebagai kapten, pada awal-awal petang tu, kalau ikutkan ini pemilihan kapten yang last minute sebenarnya. Untuk awal-awal tu, kalau kau tanya aku, Haaland adalah pilihan aku. Tapi disebabkan aku membuat pilihan yang agak di waktu-waktu akhir tu, meletakkan De Bruyne sebagai kapten aku, hanya 8 point. Kalau campur kapten jadi 16 lah. Okey, 74 minit play, assist ada 2. Jadi pada aku
8 tu agak berbaloi lah. Cuma yelah, ada lagi yang bagus player daripada tu. Jadi nak kata rugi tak lah sebenarnya. Pada aku, pemilihan aku sendiri yang berpihak kepada De Bruyne. Jadi inilah poin yang ada masa tu. Kemudian untuk Cresswell pula, defend bertemu dengan Wolf, game yang aku jangkakan akan menang pada West Ham, tapi kita dapat situ 5 poin untuk Cresswell. Okay, kemudian kita bercerita pasal game untuk minggu ni, game week ke-10. Okay, player prediction aku minggu ni. Okay, bercerita pasal player prediction minggu ni. Okay, macam biasa aku akan beritahu korang game-game pilihan aku. Okay, dalam 2, 4, 10 game macam biasa, normal game. Tak ada berbeza, cuma berbeza sikit. Nottingham Forest dengan Aston Villa akan bermain hari Selasa pagi. Okay, Selasa pagi lebih kurang, mungkin biasanya dalam 2-3 pagi lah. Okay, itu last game. Untuk yang Everton dengan Man U ni, kemungkinan kalau tanya aku pagi Isnin tu lah, dalam lewat awal pagi Isnin tu, dalam mungkin 12.30 ke, aku tak pasti, aku tak tengok jadual lagi pukul berapa. Okay guys, aku dah nampak dah pukul 2 pagi. Okay, 2 pagi game tu. Jadi tak sempat lah juga, tak boleh jugalah nak tengok Everton dengan Man U. Okay, dari segi pemilihan game untuk minggu ke-10 tu, aku boleh katakan game yang agak menarik aku nak tengok. Kat sini aku boleh nampak Brighton dengan Spurs, antara game yang agak menarik nak tengok. Kalau tanya aku, mungkin awal pada aku terlalu awal nak menjangkakan Brighton macam mana. Tapi sekiranya Brighton mampu untuk bertemu dengan Spurs ni, ada kemenangan, okay, aku rasa kita boleh berfikir sama ada nak mengekalkan player-player Brighton. Sekurang-kurangnya satu tu pastikanlah kalau tanya aku, pastikanlah player yang mampu untuk menjaringkan gol, mampu untuk assist, mampu untuk buat Brighton menang game tu. Okay, itu antara Brighton dengan Spurs. Kedua, aku boleh katakan game antara Arsenal dengan Liverpool. Okay, antara game yang aku rasa ramai juga yang menunggu. Okay, dengan kedudukan Arsenal sekarang dalam kedudukan yang agak baik, nombor 1 dalam table. Okay, kemudian Liverpool pula masih lagi, pada aku Liverpool masih lagi mencari rentak, tak seperti musim lepas lah pada aku untuk Liverpool ni. Dan game yang terakhir kat sini aku boleh katakan antara nama Chelsea. Okay, aku boleh kata antara Everton dengan Man U lah game tu. Dan Man U sendiri akan berkunjung ke Everton, jadi kita boleh tengok kelab lama Rooney, okay, dengan Man U. Okay, kita tak boleh kata Rooney lah, jauh sangat kan. Tapi game ni agak menarik juga, Everton dengan Man U. Pertemuan Lampard dengan Ten Hag. Yes, aku rasa aku tunggu game ni. Okay, itu antara 3 game. Aku rasa itu saja kot untuk games yang game week 10. Dan salah satu player prediction aku untuk game week 10 antaranya adalah Cody. Okay, ini yang aku kata tadi antara Everton dengan Man U. Player yang agak bagus dekat Wolves, tapi berpindah ke Everton. Dan dari segi last game pun kamu boleh tengok 9 poin kat situ, ada kemenangan dengan Southampton. Okay, ada goal score kat situ 6. Aku bukan nak letakkan Cody ni setelah ada jaringan daripada dia bertemu dengan Southampton, tapi sejauh mana sebenarnya kita nak boleh gunakan Cody ni dalam game, dalam tim kita. Okay, sebab aku nampak player ni adalah future yang ada untuk Everton selepas bertemu dengan Spurs, tak silap aku. Ada game-game yang agak cantik dan memberi peluang korang untuk memilih player Everton. Okay, dan sejauh mana kita boleh tengok Everton mampu bertahan dalam game ni, sejauh mana Lampard boleh bawa Everton untuk next game. Okay, dari segi shoot, korang boleh nampak kat situ ada 1 shoot, 1 on target, 0.12 expect assist, 0 kipas, 0.0 expect assist lah. Okay, ini pilihan aku. Mungkin ada berbeza sedikit dengan pilihan, tapi masih lagi satu player. Aku boleh katakan satu player prediction aku. Kita masuk player prediction kedua, iaitu adalah Trossard. Okay, macam aku cakap macam Cody juga tadi. Okay, aku tak meletakkan ini sebagai
game sebelum ni mengatakan yang ini adalah player pilihan aku. Tapi dari segi future yang ada pada Brighton sekarang, dan kita tengok Spurs akan bertemu dengan Brighton dekat Brighton home sendiri, okey, home Brighton, okey. Jadi kita boleh nampak sejauh mana Trossard drop, okey, boleh Gross aku fikir Gross tak sedap sebab GRO aku tak pasti nama dia, tapi sebutan Gross lah, okey. Gross, Solimash, okey, yang aku boleh nampak kat sini, Trossard. Tapi aku lebih biar pada Trossard, okey, dari segi performance yang ada pada dia setelah bertemu dengan Liverpool tu, aku boleh katakan ini antara player yang agak sesuai juga korang letak. Kedudukan Brighton sendiri nombor 4 dalam table sekarang. Price yang pada aku agak berbaloi juga, okey, agak-agak yang standard lah, bukan harga gayangan, okey. Dari segi total point kat sini 52, agak tinggi setelah game week bertemu dengan game week 9 tu bertemu dengan Liverpool. So melonjak terus point Trossard, okey, tu secara keseluruhan. Game seri dengan Liverpool 3 sama, 20 point masa tu untuk game bertemu dengan Liverpool tu. 86 minit play, kemudian ada game goal score kat situ ada 3, hat-trick saja dah 15. Aku rasa tak ramai yang meletakkan Trossard ni sebagai captain, tak ramai. Jadi dari segi bonus confirm Mamat ni akan dapat lah. Okay, dari segi statistik aku boleh katakan agak bagus sebenarnya. Untuk Trossard ni 4 shoot, 4 on target, 1.54 expect goal. Tinggi bro. Okay, memang tinggi. 0 kipas, 0.0 assist. Okay, dari segi future yang ada pada aku untuk bertemu dengan Spurs ni, boleh jangkakan game yang agak balance antara dua tim ni. Selepas tu dia akan bertemu dengan Brentford, kemudian bertemu dengan NFO, dan kita boleh tengok selepas tu dia akan bertemu Man City. Untuk 3 game aku rasa sesuai lah nak pegang Trossard ni. Gross ke, okey, tapi aku boleh Gross ke Solimash ke McAllister ke, tapi aku melebihkan pada Trossard lagi. Jadi ini antara player yang kedua, dan player yang ketiga kat aku adalah Bowen. Okey, dalam game ni aku boleh katakan 2 minggu West Ham akan dikunjungi oleh Oppo sendiri, iaitu minggu lepas dia bertemu dengan Wolf, okay, game week 9 ni, dan minggu ni dia akan bertemu dengan Fulham. Aku jangkakan game ni akan berpihak kepada West Ham lah. Okay, dari segi kedudukan aku boleh katakan 15, kedudukan yang ke-15 untuk West Ham, dan next game bertemu dengan Fulham tu aku boleh katakan Fulham dalam kedudukan yang ke-8, dan kita boleh tengok West Ham akan cuba dalam, sebab kita dah masuk game 10 tau. Okey, nampak sedikit perubahan kat sini. Leicester sendiri pun ada kemenangan, West Ham pun ada kemenangan, Everton pun ada kemenangan, tapi aku lebih suka meletakkan Bowen ni. Okey, minggu lepas ini juga antara player yang aku rasa aku nak bawa, tapi aku lebih pada pihak Madison, Harrison dengan Zaha tu. Aku lebih berat sedikit kepada 3 player tadi. Okay, bertemu dengan Wolf 2-0. Okay, 14 point kat situ, ada goal score, ada assist kat situ, clean sheet pula ada 1. Okay, 3 bonus 3.3. Macam aku cakap sebelum ni, antara Trossard dengan Cody tadi, aku boleh katakan ini bukan nak kata perform minggu lepas aku ambil, tak, tapi ini sekadar orang kata prediction aku untuk game week ke-10. Dan dari segi statistik kau boleh nampak kat situ agak tinggi juga untuk Bowen, 4 shoot, 2 on target. Minggu ni bertemu dengan Fulham, okay, kemudian akan bertemu dengan Southampton, dan game week ke-12 tak salah aku bertemu dengan Liverpool. Untuk 2 game aku rasa tak ada masalah lah. Tapi secara terus terang aku rasa ramai kawan-kawan kita juga yang dah cuba mengeluarkan play Liverpool. Kalau ambil pun mungkin, kalau tanya aku mungkin 1, okey, 2 tu mungkin ada lagi. Kalau setakat 3 player, aku jangka kemungkinan takkan ada yang ambil 3, tapi macam-macam boleh jadi. Mungkin ada yang berfikir Liverpool akan cuba berusaha untuk berada dalam kedudukan yang terbaik sebenarnya. Okey, itu untuk Bowen. Dan game player yang keempat aku kat sini adalah Zaha. Bertemu dengan Leeds minggu ni, bertemu dekat home. Zaha aku rasa memberi kelebihan pada Zaha lah, okey, dalam game ni, dan advantage juga pada tuan rumah.
untuk Crystal Palace. Pada segi kedudukan 17, price yang agak pada aku agak biasa, normal, standard yang boleh dibeli kita. Okay, dari segi point, total point 33, bertemu dengan Chelsea, pada aku game tu agak seronok juga nak tengok. Okay, kita tengok sejauh mana sebenarnya dalam game tu kita boleh tengok yang Chelsea juga berusaha untuk menang dalam game tu. Okay, ya. Dari segi pertemuan aku boleh katakan Crystal Palace pada awal-awal dah ada jaringan. 1-0 daripada Edward. Okay, dan Zaha juga pada aku player yang main peranan juga dalam game tu. Okay, dari segi point kat sini 2, okay, tak berbaloi sangat. Setakat orang kata dapat 90 minit play. Tapi aku menjangkakan mamak ni akan bagus dan agak sesuai sebenarnya korang nak pegang dalam game week akan datang. Bertemu dengan Leeds untuk game week 11, okay, bertemu dengan Wolves game week 12, dan Everton untuk game week ke-13. Okay, jadi aku rasa mungkin korang boleh berfikir sama ada nak ambil Zaha ni dalam team korang. Okay, boleh dipakai. Okay, tak ada masalah. Secara keseluruhan aku boleh katakan pilihan korang adalah pilihan yang terbaik. Tinggal dia nak jadi je bro. Okay, tinggal nak jadi je. Sekarang untuk player kelima aku adalah Wilson. Okay, bertemu dengan Brentford, tapi tak berapa nak cantik sebenarnya untuk fixture akan datang. Bertemu dengan Man U selepas ni game week ke-11, Everton game week ke-12 dan Spurs game week ke-13. Tapi macam-macam boleh jadi bro. Okay, Mamat ni baru tak salah aku lepas injured. Okay, baru lepas injured. Jadi agak berpeluang sebenarnya nak menggunakan Wilson kali ni. Okay, mungkin pilihan korang untuk keluarkan tu ni adalah pilihan terbaik. Atau mungkin korang nak keluarkan Mitrovic yang aku rasa dikeluarkan awal. Dan dari segi perlawanan bertemu dengan Brentford, Tony Wilson, aku lebih berpihak kepada Wilson lagi. Dalam kedudukan yang ke-7, okay, game yang pada aku, tim yang kali ni musim ni agak banyak juga serinya. Okay, dan price yang agak padaku agak okey juga. Okay, untuk Newcastle ni aku boleh katakan 5 game yang seri. Aku rasa macam juga tim-tim lain, tapi aku rasa lebih banyaklah seri daripada kemenangan. 2 kemenangan saja, 5 seri kat sini, 1 kekalahan. Dan dari segi statistik boleh tengok sendiri, 3 shoot, 1 on target, 1.72 untuk expect goal, 0 kipas dan 0.0 expect assist. Minit play agak kurang 60 minit, tapi tetap juga ada 2 point kat situ. Aku rasa tak ada masalah, janji ada. Sebab kita tahu Isaac pun ada. Okay, Isaac pun ada, Wilson pun ada. Tapi Isaac masih lagi pada aku tak dalam condition yang tak berapa nak baik sangat. Jadi boleh korang berfikir sama ada meletakkan Isaac ataupun Wilson. Antara Tony dengan Wilson, aku rasa lebih pihak kepada aku lebih berat kepada Wilson lah. Okay, Isaac sendiri tak selaku injured. Okay, leg injury 25% je. Takkan mungkin, kalau aku tanya aku takkan mungkin main. Tapi tengok, kita tunggu dalam minggu ni mungkin ada sedikit perubahan daripada Isaac. Okay, harap Isaac cepat boleh. Okay, jadi kita boleh tengok dia main lepas ni. Okay, kemudian last player yang aku letak kat sini adalah player extra, iaitu Ramsey. Okay, dalam gini aku boleh katakan game akan datang ni antara Nottingham Forest dengan Aston Villa bermain dari Selasa. Aku rasa ini adalah pilihan yang agak berbaloi juga untuk digunakan dalam game-game. Kecuali kalau korang tak ada, aku tak nampak yang player Chelsea akan digunakan dalam setiap tim korang. Macam aku sendiri pun ada letak Fofana disebabkan harga yang agak murah. Boleh bawa pakai setakat game yang ada, mungkin boleh lah. Okay, dan Fofana dengan price yang agak pada aku dalam 4.8 something macam tu lah, 5 macam tu, tak sampai 5 rasa. Okay, jadi untuk Ramsey pula, aku jagakan game ni akan berpihak kepada Aston Villa. Dan pertemuan terakhir game week ke-9 tu aku boleh katakan bertemu Leeds,
game yang pada aku agak kasar sebenarnya antara Leeds dengan itu tak apa, kita tolak tepi dulu, tapi kita fokus pada player ni. Okay, point yang agak okay 3, okay, 82 minit play, ada 2 point kat situ, ada clean sheet juga satu. Okay, untuk dari segi statistik boleh kata untuk kipas Mama ni agak bagus. Okay, mungkin kalau sebut pasal kipas, ini antara player peranan besar juga dalam Aston Villa. Jadi guys, 6 player dah aku sebut. Okay, sekarang kita masuk, kita habiskan cepat benda ni, baru lebih kurang 25 minit. So dalam 30 minit aku rasa aku dah boleh habis. So untuk yang terakhir, okay, sekejap, minum air sekejap, laju pula aku cakap. Okay guys, apa main topik kita minggu ni? Okay, main topik aku minggu ni adalah satu benda je bro. Okay, sejauh mana korang boleh nak pegang player yang dalam tim yang agak besar. Okay, contohnya macam Chelsea, contohnya macam Man City, contohnya macam Liverpool, contohnya macam Arsenal, contoh macam Man U. Okay, tim-tim yang pada aku agak besar, agak berada dalam kedudukan yang bagus, performance yang agak bagus. Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool, Man U, okay, Spurs. Tapi sejauh mana korang nak pegang player-player ni? Lagi-lagi bahagian defense. Aku fokus pada defense. Sebab aku nampak pada awal start game week pertama sampai game week ke-10 ni, aku boleh katakan confirm ada jaringan, ada bolosnya. Okay, mungkin kalau kata aku, mungkin Man City kurang sikit lah, bolehlah pegang Cancelo. Tapi macam mana pula tim-tim yang lain macam Chelsea yang kita tahu yang ramai yang ambil James. Tapi sejauh mana korang nak pegang James? Sedangkan setiap game macam Liverpool, okay, nak kena pastikan kena bolos dulu baru ada buat comeback. Okay, macam Liverpool, contoh Liverpool, selain daripada Chelsea, selain daripada Man City, selain daripada lain-lain tu, okay, Liverpool sendiri ada pada awal-awal game ada saja jadi bolosnya. Jadi start bolos baru nak ada game yang agak cantik. Okay, Arsenal sendiri kalah menang dengan Spurs ni pun ada juga bolos kat situ. Okay, jaringan daripada Kane tak silap aku. Okay, Man U, okay, kita Man U aku tak nafikan lah, Man U sentiasa ada bolos dia. Okay, kalau ada Maguire aku rasa lagi banyak gol bolos dia. Tapi semenjak ada Martinez, ada Malaysia, ada combine antara Martinez dengan Varane tu, pada aku perlu digilapkan lagi. Tapi aku boleh cakap persoalan aku sekarang itu je lah, sejauh mana korang nak pegang defense untuk tim-tim yang agak biasanya kita dengar tak ada bolos. Okay, ada jaringan dia, ada assist dia, tapi aku cakap sejauh mana. Aku sendiri kalau tanya aku ada Fofana, aku ada Cancelo. Tapi last game pertemuan antara bukan pertemuan lah, last game week 9, aku masuk ke Fofana, aku masuk Cancelo, tapi poin yang tak berapa nak cantik bro. Okay, poin yang tak berapa nak cantik. Aku rasa Trippier lagi bagus kot. Okay, Trippier bagus. Arsenal sendiri ada bolos juga daripada Spurs. Okay, sebelum tu, game week sebelum tu aku boleh tengok kat sini, okay, Fofana tak ada main, Cancelo ada 9 poin kat situ. Itu pun disebabkan ada kemenangan 3-0. Okay, nice lah 3-0 tu. Trippier sendiri, okay, Trippier sendiri 2 game ni poin yang agak cantik bro. Harga yang murah, tim yang agak biasa-biasa, tapi masih lagi boleh cantik point. Okay, itu cakap sejauh mana what the main topic on this week. Okay, itu yang aku bercerita pada korang, sejauh mana korang boleh nak pegang player-player yang tim besar ni, lagi-lagi di bahagian defense. So guys, berfikir-fikirlah. Okay, berfikir-fikirlah, mungkin ada pilihan lain lebih better pilihan korang. Mungkin ada yang ambil Alexander Arnold, okay, tapi tak membuahkan hasil, tak memberikan hasil yang cantik. So boleh fikir sama ada nak meneruskan ataupun tukar dengan player-player yang murah tapi ada poin yang cantik. So guys, kita jumpa dalam next video, next live insyaAllah. Aku tak ada apa hal, aku akan on macam biasa hari Sabtu. Tak silap aku untuk
game week 10 dalam lebih kurang 8.30 deadline je. So jangan lupa update apa yang patut. Okay, jangan lupa tekan save, itu yang penting. Dan jangan lupa buat captain play korang. Okay, pemilihan captain, kalau kau tanya aku daripada game awal sampai sekarang masih lagi aku tak dapat pemilihan yang betul. Okay, aku tak tahu kenapa aku kena betulkan balik. Aku rasa dah 2-3 kali aku dah betulkan, tapi tunggu je lah. Okay guys, kita jumpa dalam next video, next live. Assalamualaikum bro, aku Amy, bye.